Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Alright. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Tadi lagi kita. Apa ini? Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Minta maaf. Ada iklan daripada Spiderman tadi ni. So terima kasih kepada semua yang join, yang yang menonton saya punya live pada malam ni. Saya mohon ampun dan maaf, berapa hari saya tak muncul? 2 hari ke sehari je semalam. Saya minta maaf sangat-sangat sebab kurang sihat sikit sebenarnya. Dan alhamdulillah hari ni saya insya-Allah, walaupun sebenarnya hari ni saya kurang kuat juga sikit, tapi lega sebab hari ni hujan, petang tu dia sejuk sikit. Kalau tidak tu dia panas tu, dia sakit kepala sangat-sangat. Jadi saya pun rasa macam tak larat dan sebenarnya beberapa hari yang lalu. Dan hari ni saya kuatkan diri, gigihkan juga kekuatan yang dalam badan ni untuk saya live untuk membuka klinik Guaman Syar'i. Klinik Guaman Syar'i kepada anda semua, bersama saya Fahmi Ramli untuk klinik Guaman TFR, klinik Guaman Tuan Fahmi Ramli, untuk saya bantu anda, bagi anda menjawab segala persoalan. Okey, jadi saya nak tanya dulu semua yang menonton ni, apa khabar, sihat ke? Saya lama tak menonton, saya tak berapa hari tak buat ni, rasa macam lama sangat. Orang kata apa, 2 hari ibarat 2 tahun. Kan, siapa yang rasa macam rindu. Alright, so live malam ni ditaja oleh Belantara Spa. Belantara Spa Sungai Petani, spa untuk wanita. Tolong promote. Okay. Saya jemput jugalah, sebelum kita buat iklan sikit. Siapa yang wanita-wanita yang rasa macam dia belum pernah merasai, belum pernah rasa nak spend dia punya me time dia, so saya jemput untuk datang ke Belantara Spa Sungai Petani. Dan insyaAllah bulan ni kita ada package untuk serikan rayamu. Sebab dah dekat kita panggil apa, kadang-kadang persiapan raya ni dah bermula kan. Padahal puasa belum lagi, tapi biasalah, nak cantik ni dia punya tempoh tu kena panjang sikit. Okay. Alright. Puan Ardina Arif kata sihat tuan. Alhamdulillah, bagus. Saya doakan puan juga sihat, sihat sentiasa, dan doakan juga saya kembali kuat lah. Hari ni saya gagahkan juga, tadi saya dah telan Panadol. Tak tahulah, saya rasa sikit kepala hari ni. Dan okay, so far malam ni alhamdulillah okay. Puan Laila Nur, alhamdulillah sihat tuan. Okay, saya lega dengar. Okay, kita test dulu. Puan Adina Arif, Puan Laila Nur dan semua yang lain-lain. Okay, kita nak test dulu. Hari malam ni saya rasa macam nak bagi teka-teki ke anda semua. Baik, teka-teki. Siapa dapat jawab teka-teki tu, maksudnya line dia okey lah tu. Okay, baik. Dalam banyak kera apa yang suka angkat telefon? Okay, alright, boleh jawab sekarang. Okay, saya nak test dulu. Kita nak test soalan teka-teki untuk saya test line dulu. Test tengok muka saya ni elok ataupun tidak, sangkut-sangkut ataupun tidak, suara elok ataupun tidak. Okay, jawab teka-teki mudah saya saja. Dalam banyak-banyak kera apa suka angkat telefon? Kan baru ni saya ada, siapa yang follow saya dekat Instagram, saya follow saya dekat Facebook personal, baru ni saya ada tunjuk gambar monyet yang saya bela, bukan adik saya bela tu. Monyet yang adik saya bela, dia dia manja lah, dia pakai pampers, tidur dalam rumah dan sebagainya kan. So saya teringat pula, why not saya bagi teka-teki berkaitan dengan tu. Bagus, ramai pandai jawab. Okay, terima kasih Puan Nur Azwa Kerani. Maksudnya Puan Azwa dengar elok lah tu kan. Sal Manja J, waalaikumsalam tuan, alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam. Amalina Adam Kerani.
Okay lah tu. Masa gelak je Zeti Fazlina Kerani Nak tahu tak macam mana dulu kan saya teka-teki ni dia saya teringat satu peristiwa lah yang saya boleh share sebelum tu siapa yang ada soalan depan ni boleh anda boleh tanya soalan. Kalau boleh kita kongsi bersama, kita akan kongsikan dan insyaAllah kalau soalan tu kita boleh jawab, kita bantu anda. Alright. Klinik ni klinik bagi ubat dia adalah bukan Panadol, bukan paracetamol, tetapi ubatnya adalah jawapan kepada persoalan anda sebenarnya. Alright. Kerani ni dulu masa saya di zaman college dulu, di zaman universiti dulu, saya mewakili universiti untuk pertandingan debat lah. Pertandingan debat. Biasanya posisi saya ni adalah biasanya lah saya akan jadi timbalan Perdana Menteri kalau dapat kerajaan, ataupun kalau dapat side pembangkang saya akan jadi pembangkang kedua. Walaupun biasa hakikatnya saya adalah presiden kelab debat, tapi tak semestinya presiden tu dia kena duduk jadi ketua pembangkang, jadi Perdana Menteri. Sebab dalam pertandingan debat ni dia kena ada job scope yang penting. Yang penting untuk pertandingan tersebut. Jadi saya biasanya jadi yang kedua sebab orang yang sentiasa boleh berhujah dan boleh dia ada part untuk bidas, dia ada part untuk hujah, dan paling penting orang nombor 2 boleh menjadi penggulung. Jadi masa sekali itu saya terkejut sebab pihak lawan kami ni dia memulakan, biasanya kita memulakan kita punya percakapan tu, kita punya dialog untuk perdebatan tersebut. Dia mulakan dialog perdebatan tu dengan bidasan tu. Tapi saya terkejut bila pihak lawan kami tu dia bangun, Bismillahirrahmanirrahim, hadirin dan hadirat, saya dapat satu persoalan kepada pihak pembangkang. Saya rasa tak silap tu kami pembangkang tu. Dia bagi tahu persoalannya, dalam banyak-banyak kera apa suka angkat telefon. Saya terkejut. Saya kata dia ni nak bidas apa ni? Tiba-tiba bagi teka-teki. Time tu kita tak boleh nak fikir tau. Jadi dia duk berhujah. Betul dia masuk hujah. Lepas tu, and then bila dia habis jawapan, bila dia habis dah berhujah sebagainya, jawapan kepada teka-teki tadi adalah Kerani. Mesti pihak sana tak tahu kan? So kita semua pakat gelak je masa tu. Jadi time tu lah saya baru ingat. Betul juga kan. Sebab bila kita dalam keadaan macam tu, kita rasa macam tak boleh nak fikir lah. Sebab kita duk tunggu nak lawan je. Time tu lah saya ingat peristiwa teka-teki Kerani di soal kepada pihak kami. Mesti anda pun ada teka-teki yang anda ingat kan. Okay. Baik. Nur Hafifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mariani Siti Mariam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sihat-sihat semua alright. Malam ni saya nak saya tunggu je soalan daripada anda. Kalau ada satu soalan tu kita akan tanyakan. Tapi sebelum tu saya mungkin nak ada soalan. Okay, alright. Saya baru je nak kongsikan. Sebenarnya kita kongsi sikit lah Macam pelik kan bila beberapa hari ni berterusan saja cerita tentang wanita dipukul, wanita dibunuh. Kemudian hari ni ada cerita tentang wanita dipukul. Dipukul oleh suami sebab minta duit nafkah anak. Saya tak tahulah, personally saya rasa macam pelik sungguh lah. Rasa macam geram ada kan. Dia bukan apa, dia mencacatkan pandangan semua orang terhadap lelaki. Faham tak? Especially wanita lah dia pandang lelaki. Sebab yelah, kerana nila si titik rosak susu sebelanga kan. So tak pasal-pasal orang lain pun kena juga. Jadi apa yang saya nak bagi tahu lah kan, kalaulah kata tak boleh nak, senang cerita lah, saya terus terang kalau kata dah tak mampu dari segi kewangan, tak payah fikir lah pasal kahwin. Senang. Okay? Sebab benda ni orang asyik, kalau macam kita ni kalau baca banyak novel kan, kahwin sebab cinta. Saya rasa macam meluat sangat-sangat.
Memanglah betul asas perkahwinan tu kena ada mawaddah warahmah, kena ada cinta dan kebahagiaan ni, kena ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi dia dari sudut satu perkara yang paling penting yang tak boleh nak ditolak juga adalah berkaitan dengan kewangan. Kahwin kena ada kewangan. Kalau tidak, tak payah fikir habis. Hang uruskan diri sendiri. Bolehlah nak buat pelaburan ke, nak buat simpanan ke, nak bagi kat parents ke. Tak mau bagi kat semua pun, nak invest kat diri sendiri ke, terpulanglah. Sebab tak payah fikir. Tak payah fikir tentang tanggungjawab, liability dan sebagainya. Tetap boleh masuk syurga kalau kita boleh menjalankan tanggungjawab terhadap diri kita. Betul tak? Tak tahulah. Pelik kan. Saya pun tak faham orang macam ni. Alright, Ardina Arif. Tuan, soalan saya. Kita tekan sikit. Kita tekan. Alright. Tuan, soalan saya. Soalan pertama pada malam ni berkaitan dengan kahwin dekat Siam dah. Bagus. Adakah pengesahan pernikahan di Malaysia setelah berkahwin di Thailand? Pengesahan pernikahan di Malaysia, okey. Kalau kahwin di Thailand. Akan mewajibkan wali hadir ke kod. Apa cara untuk elakkan wali untuk pengesahan pernikahan? Terima kasih. Baik. Jawapan saya bergantung kepada hakim. Bergantung kepada hakim tersebut. Tapi pada saya, kebanyakannya berdasarkan kepada pengalaman, wali yang takkan dibawa tu adalah wali hakim. Maksudnya kalau kita pergi menikah dekat Siam, kan kita gunakan tu wali hakim, wali sultan, wali yang dekat sana lah. Ada hakim yang panggil wali yang nikahkan tu untuk datang bagi keterangan. Ada yang tak perlu. Ada yang rasa macam sebab documentation semua cantik, memang original semua tu kan, semua tu okey. Tapi kebanyakan hakim akan panggil wali di Malaysia ni. Wali yang kita tak guna dia. Padahal dia penting dekat Malaysia, tapi sebabkan jarak kita tu lebih daripada 2 marhalah tu, jadi bila balik ke Malaysia nak buat pengesahan, selalunya hakim akan panggil wali yang sebenar pada diri kita. Maksudnya, kalau pergi menikah dekat Siam tapi ayah masih ada, buat pengesahan kat Malaysia, kebanyakannya hakim akan panggil ayah untuk datang. Tujuan dia bukan sebab nak bagi tahu tentang nak tanya setuju ke tak setuju. Tak. Tujuannya nak tanya. Asasnya tu nak tanya kepada si bapa tersebut. Masa perkahwinan kita tu, dia berada di mana? Maksudnya contoh, masa kahwin dekat Songkhla, ayah ni duduk dekat Penang. So ayah tu nak bagi tahu kata saya masa tu duduk dekat Pulau Pinang. Okay? Kalau tak ada ayah, dia pergi pada datuk. Kalau dah tak ada datuk, dia pergi pada abang. Abang ke adik-beradik lelaki lah. Okay, pakcik dan sebagainya. So dia akan tanyalah kedudukan yang tu. Sebab nak pastikan kedudukan wali tu lebih daripada 2 marhalah. Jadi cara dia macam mana? Cara dia kena panggil juga wali tersebut. So memang yang tu salah satu kriteria yang perlu dibuktikan di dalam mahkamah berkaitan dengan pengesahan nikah. Pada saya tak ada cara untuk elak. Pada saya tak ada cara untuk elak. Saya faham ada beberapa pasangan, ada beberapa orang dia takut ataupun dia bimbang. Wali tu tahu sebenarnya. Tapi jawapannya tidak ada cara lain melainkan anda kena berhadapan dengan situasi tersebut. Kalau peristiwa ni berlaku kepada siapa-siapa yang saya tujukan ni. Dia bukan kepada orang yang tanya tadi tu. Dia tanya kepada semualah. Okay, kepada semua. Alright. So, sebab kita pun ada situasi yang mana klien kita dia tanya, kalau tak umai wali tak boleh ke tuan? Jawapan dia tak boleh. Sebabnya, hakim biasanya nak panggil wali untuk datang mengesahkan semasa perkahwinan yang berlaku di Siam tu, wali tu berada di mana. Dia tak boleh orang lain cakap bagi pihak. Okay, dia tak boleh orang lain cakap tu bagi pihak. Melainkan macam contoh, masa kahwin dekat Siam tu, wali yang asasnya adalah ayah contohnya. Ayah masih ada. Tapi dia balik ke Malaysia, dia tak buat pengesahan. Dia tak buat pengesahan tersebut. Kemudian ayah ni meninggal. Katakanlah ayah ni meninggal. Kemudian baru pasangan ni buat. Bila pasangan ni buat pengesahan, dia kena cerita tentang masa kahwin tu siapa wali dia. Wali dia tu ayah masa tu. Jadi, tapi ayah dia tak ada dah.
Jadi ayah tak boleh nak dipanggil sebagai saksi. Takkanlah kan. Takkan mayat nak panggil bagi sebagai saksi pula. Jadi cara dia, orang lain boleh mai bagi keterangan kata masa tu ayah ada dekat mana sekian-sekian. Okey. Ataupun lah kan, kata kalau tak ada siapa dah datang. Tak ada siapa nak cerita lah kata apa wali masih tak ada. Yang ni bergantung kepada budi bicara hakim. Bergantung kepada budi bicara hakim. Dan biasanya akan perlu buat kepada surat akuan lah. Akuan bersumpah. Alright. Bagus soalan Puan Adina Arif. Bagus soalan tu. Tapi jawapan untuk kata cara untuk elakkan, tak ada cara untuk elakkan. Nak teka-teki jam sikit pantun taulah tuan. Nanti kita berpantun. Tunggu. Mampu tu banyak cabang, bukan duit saja, geram juga. Tak tahulah. Pelik-pelik. Sungguh pelik-pelik. Tak tahulah. Okey. Soalan daripada Puan Nurul Jannah Abdul Razak. Yang ni follower yang selalu juga ni. Okay, terima kasih Puan Jannah sebab tanyakan soalan. Alright. Tuan, nak tanya, ibu beli insurans nyawa untuk ibu dan anak perempuan. Penama insurans pihak ibu, okey. Ibu letakkan nama adik perempuan. Sebab anak baru 3 tahun. Saya nak tanya, boleh ke sekiranya si ibu meninggal, pihak ayah menuntut pampasan tersebut? Ada tak cara yang boleh dibuat untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku? Sebab ibu beli pampasan tersebut sebagai persediaan untuk masa depan anak. Okey. Alright. Yang ni bab pusaka. Okey, bab pusaka. Alright. Dalam instrumen harta Islam, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Contohnya wasiat, hibah dan pusaka. Baik. Daripada cerita yang ni, cerita dan persoalan kepada Puan Nurul Jannah ni, dia tak ada menuju ke arah wasiat dan dia tak menuju ke arah hibah. Tapi dia lebih menuju ke arah pusaka. Baik. Cerita tentang ibu beli insurans. Insurans kepada anak perempuan. Ibu letakkan penama. Letakkan penama penama tu kepada adik perempuan. Okey, baik. Andai kata si ibu meninggal, pihak ayah menuntut pampasan tersebut. Kita kena tahu satu perkara. Kalau penama ni, dia bukannya pemilik 100%. Penama ni dalam undang-undang, dia boleh dikira sebagai pemegang amanah. Kita sebut sebagai wasi. Wasi ayalah pemegang amanah. Baik, bila sebagai pemegang amanah ni, maksudnya harta yang ditinggalkan oleh si mati tersebut, dia boleh dikira sebagai pusaka. Kalau kata insurans tu dapat, maksudnya contoh ibu ni meninggal, duit insurans tu dia akan dapat kepada ahli-ahli waris. Alright? Baik. Kalau insurans tu meninggal, yalah, betul lah kan. Kalau insurans meninggal, insurans tu akan dapat kepada penama, tapi penama tu bukan 100%, cuma penama tu sebagai pemegang amanah untuk diberikan kepada ahli-ahli waris yang berhak. Sebagai contoh, anak perempuan, anak yang baru 3 tahun tu pun layak untuk terima. Adik, kalau dah tak ada orang lain, adik perempuan tu mungkin boleh dapat. Yang pentingnya adalah kita kena tahu siapa ahli waris yang akan menerima bahagian pusaka kita selepas kita meninggal. Alright? Sebab yang tu sahaja yang kita kena tahu. Penama ni dia bukan milik 100%, tapi penama ni sebagai pemegang amanah untuk uruskan bahagian harta-harta yang ditinggalkan secara pusaka. Termasuklah duit insurans tersebut. Okey? Tujuannya adalah untuk memudahkan duit tersebut dialirkan. Macam contoh katakanlah tak ada penama. Kalau tak ada penama, jadi kita kena mohon kepada kena buat satu prosedur, nak kena dapatkan perintah daripada amanah raya dan sebagainya untuk keluarkan duit tersebut. Tapi kalau ada penama, biasanya selepas meninggal, kalau meninggal pun duit tu akan terus dapat
kepada penama tersebut. Cuma dia bukan 100%. Alright? Sebab ni cerita bab meninggal. Kalau kata ayah menuntut pampasan tersebut, andai kata ayah tu masih lagi ahli waris, jadi dia tetap layak. Contohnya, ibu meninggal, tinggal anak perempuan, tinggal suami. Ayah lah, suami tu. So, suami tu tetap berhak lah. Okay? Cuma bahagian dia lah. Masing-masing ada bahagian yang tersendiri. Saya sebenarnya, personally, saya rasa macam confused juga sebenarnya soalan-soalan berkaitan dengan pusaka ni, sebab dia sepatutnya menjadi panjang, tapi saya faham Puan Nurul Jannah cakap macam tu lah kot kan, melainkan di sebaliknya, kalau soalan jawapan saya ni tak menepati, Puan Nurul Jannah boleh tulis lagi kat bawah. Okay, dan ada tak cara yang boleh dibuat untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku? So Puan Jannah bimbang kalau bapak ni tuntut kan. Jadi jawapan dia, kalau bimbang perkara tersebut berlaku, kita kena buat surat ikatan hibah lah, menghibahkan harta yang bakal dimiliki tersebut. Pada saya itu akan menyelesaikan lah. Puan Nur Azwa, tapi kan tuan, kadang-kadang suami ni baik je, tahu undang-undang hukum hakam, tapi bila dengan isteri dia macam tunjuk belang. Tu yang pelik tu. Kenapa ia begitu? Jawapannya adalah disebabkan hati. Disebabkan ialah kan hati dan pemikiran lah. Pemikiran. Baik. Sebab dia ibarat dia seperti macam ni. Islam itu agama yang aman. Islam itu agama yang damai. Okay? Tapi yang membuatkan orang setengah orang, dia nampak Islam ni terlalu ekstrim, Islam ni terlalu syadid, Islam ni terlalu keras, adalah disebabkan orang yang menganut agama tersebut, sikap orang tersebut. Jadi tapi kita tak boleh nak kata agama Islam tu agama yang teruk, sebab kita ada agama Islam ni agama yang dia bagi tahu tentang macam mana pegangan dia, macam mana fiqhnya, macam mana adabnya. Jadi semua tu telah ditunjuk oleh Al-Quran, ditunjuk oleh Nabi Muhammad, ditunjuk oleh cendekiawan bagaimana kita perlu buat dan sebagainya. Tapi kalau ada salah tafsir, kalau ada salah laku, yang tu bukan disebabkan salah kitab ataupun salah hadis, salah dalil sebagainya, tapi salah individu tersebut. Sebab pemikiran dan mungkin nafsu tu. Itu yang menyebabkan hukum hakam tu tak dapat di-apply. Tapi satu perkara, kita tak boleh pandang benda tu sebagai Islam tu teruk dan sebagainya. Cuma hukum hakam ni teruk. Ataupun hukum hakam ni tak dapat di-apply. Tapi masalah penganut tu sendiri tu. Manusia tu sebenarnya. Biasalah manusia kan. Cuma kadang-kadang orang macam ni, dia mungkin marah ke dan sebagainya. Biasa, sebab manusia dia ada sifat yang bermacam-macam. Ada yang sifat dia pelupa, ada sifat dia pemarah, ada sifat dia yang pemaaf, ada orang yang lemah lembut, ada yang lembut sungguh pun ada. Macam-macam orang. Cuma kalau kita hak yang dapat yang jenis perongoi ni, hak yang jenis baran ni, yang ni lah kadang-kadang dia mungkin dalam keadaan yang terlampau marah dan sebagainya, dia boleh sanggup untuk pukul orang yang tak sepatutnya. Yang ni yang jadi masalah dah. Okay. Bukan sebab hukum hakam, tapi sebab sikap orang tersebut sendiri. Puan Nurul Jannah pun cakap, ego mungkin tu Puan. Betul tak? Itu salah satu adab lah ataupun sikap lah. Sikap yang wujud tu sebab ego lah. Especially lah kebanyakan. Tapi tak semua orang macam tu. Biasa setiap orang akan ada ego dia. Ada orang ada ego dia. Cuma bagaimana dia mengawal ego tersebut, itu yang menjadi persoalan dia.
Puan Angga Ahmad, Assalamualaikum. Hai semua, topik apa pada malam ni? Jawapannya adalah soal jawab. Saya buat klinik guaman sekarang ni. Klinik guaman online untuk saya bantu jawab sahaja. Okey. Tapi sambil-sambil kita jawab soalan tu, mungkin banyak perkara baru juga boleh kita pelajari. Macam contoh kalau anda ada baca apa-apa hari ni, anda boleh tanya. InsyaAllah kita boleh kongsikan. Okay. Alright, Puan Liana Ana. Tuan nak tanya ni, si bapa dah lama tak bagi nafkah anak. Baru ni bagi saya cash 200. Tapi dalam perintah kena bagi 300. Dia tak cakap pun nafkah tu untuk bila punya. Boleh tak saya anggap dia bayar hutang saya tanggung nafkah anak selama ni sebab tak ada bukti dia bagi cash? Alright. Okay. Maksudnya hutang sebelum perintah nafkah ke? Kalau macam ni lah. Kalau kita dah ada perintah nafkah, perintah nafkah tu perlu dibayar 300 setiap bulan. Kalau dia bayar 200, that means ada hutang 100. Baik. Nasihat saya bagi orang yang dah menerima duit nafkah ni, perintah nafkah, tolong catat. Tolong catat berapa masuk setiap bulan dan pada tarikh bila yang masuk tersebut. Biasanya orang buat dalam buku 55 pun tak apa. Sebab kita nak kena catat benda tu nanti. Kalau lah kita nak tuntut hutang, kita panggil saman penghutang penghakiman di mahkamah, kita boleh tunjukkan perkara tersebut. Alright. Kalaupun lah diperintahkan untuk si bapa ni bayar secara bank in, okay, tapi dia tak bayar bank in, dia bagi by cash, dia tetap dikira telah memberi duit nafkah tersebut dan dia tetap dikira sebagai menunaikan perintah. Cuma kalau kata dia bagi tu kurang, secara by hand misalnya kata, tapi masuk cara bank in, pada saya dia tetap tunaikan nafkah tapi tak cukup sebagaimana yang telah diperintahkan. Alright. Jadi jawapan saya adalah puan tak boleh anggap macam tu sahaja untuk cover hutang yang lepas. Melainkan perkara tersebut puan berjaya, puan boleh tunjukkan. Puan boleh tunjukkan kata, alright, contoh, bulan 1 bulan lepas tak bayar langsung. Tiba-tiba bulan 2 ni, bulan 2 bagi 200. Ni bulan 1 hari tu 300 tak ada langsung. So bulan 2 punya bagi tu boleh untuk bulan 1 contoh dia. Ataupun nak lebih cantik, catat saja. Bulan 1 tak bagi. Bulan 2, 200. Bulan 3 tengok pula berapa ratus. Lagi mudah sikit. Dia tak boleh nak, sebab senang untuk kita tunjuk dan buktikan pada mahkamah hutang tersebut daripada kita ambil kata cover dan sebagainya. Ya. Nur Jana, okey tuan, terima kasih. Tapi tuan, kalau ibu dan ayah dah bercerai, ayah tetap berhak ke tuan? Lagi satu, macam mana nak buat hibah yang macam tuan cakap tu? Perlu lantik peguam ke? Baik. Kalau duit pusaka, okey, contoh kan. Saya faham Puan Jana kata, katakanlah anak tu ada insurans nyawa kan. Kemudian anak tu meninggal. Anak tu meninggal, dapat duit insurans tersebut. So bila dapat duit insurans tu, dia dikira sebagai duit pusaka anak tersebut. Bila dapat duit tu sebagai duit pusaka anak tu, si bapa dia ada hak kalau si anak ni tak ada anak yang lain. Faham? Macam contoh, kalau katalah anak perempuan ni dah katakanlah bukan 3 tahun, dia dah 20 berapa ke, dia ada anak yang lain. Contoh dia ada anak lelaki ke kan. Jadi anak lelaki tu dah akan ambil semua lah. Tapi kalau katalah macam cerita Puan Jana tadi ni, anak ni baru 3 tahun, kecil lagi, tak ada anak, tak ada kahwin pun lagi pun. So antara ahli waris yang berhak terhadap duit pusaka anak kecil ni adalah bapaknya. Bapak dia. Faham So bapak dikira sebagai ahli waris yang berhak. Bahagian bapak dalam faraid adalah asabah.
Asabah. Alright. Tapi kalau katalah yang meninggal tu adalah si ibu tu. So si ibu tu meninggal, duit insurans yang diterima tu adalah duit insurans ibu. Jadi pusaka ibu tersebut. Jadi kalau ibu tu yang meninggalkan pusaka tu, so bekas suami tak layak lah. Bekas suami tak ada sebagai ahli waris. Melainkan macam contoh ibu ni dia bercerai, katakanlah bercerai tu bulan 2 2021 contoh cerai bulan 2 2021. Kemudian bulan 3 ibu ni meninggal. Wanita ni meninggal. Bila wanita ni meninggal, dia masih lagi meninggal dalam tempoh iddah. Jadi bapa ni tetap ada hak. Kalau dia dalam bercerai cara talak 1 dengan talak 2 lah. Dia sebut sebagai talak raj'i. Jadi kalau dia meninggal tu dalam keadaan dia masih dalam iddah raj'i, suami ni, bekas suami ni layak lagi untuk mendapat bahagian faraid. Tapi kalau dah iddah tu dah tak habis, dah lama langsung, so tak layak lah untuk bekas suami menerima pusaka bekas isteri tu. Are we clear? Okay. Alright. Oh, lupa. Lagi satu. Macam mana nak buat hibah yang macam tuan cakap tu? Ya. Yang ni kena nanti peguam. Sebab untuk menyediakan surat ikatan hibah ni, kita perlu faham dan kita perlu detail terlebih dahulu. Apa harta dan perlu dapat consultation yang tepat. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni. Itu sebaiknya lah, sebaik-baiknya. Alright, Rafidah Sharif. Sekarang ni nak kahwin sorok-sorok di Songkla mudah je. Sebab banyak promo oleh ejen-ejen di internet. Akibatnya ramai laki yang lemah iman ikut nafsu, rumah tangga puluhan tahun dibina porak-peranda. Pihak berkuasa mesti ambil tindakan sebab ni akan akibatkan masalah sosial pada anak-anak. Okey. Mujuk sekarang ni PKP. Sempadan kita ditutup. Tu saya kata antara hikmah PKP ni, ramai wanita yang mungkin rasa macam lega sikit adalah suami dia tak dapat masuk ke Thailand. Melainkan masuk kot lorong tikus tu, Wallahu ta'ala alam lah. Kita tak tahu kat mana semua tu. Tapi kalau cara yang kalau masuk tu cara betul, memang tak boleh masuk sekarang ni. Border semua ditutup. Saya boleh sahkan. Sebab hari tu saya cuba nak pergi tengok dekat pos mana ni saya nak pergi tu? Pos Betong. Betong. Dekat Pekalan Hulu tu. Terus saya pergi tengok, saya nak pergi beli buah. Saya, wife saya pun kami pergi nak pergi tengok saja. Nak pergi beli buah, tengok-tengok Allah tutup. So maksudnya tak ada orang langsung masa tu. Dia kata sepanjang tempoh PKP daripada tahun lepas lagi, tak pernah lagi pos ni buka, semua tutup. Jadi tak mudah jugalah. Tapi cerita katakanlah bukan sebab PKP lah kan. Hak yang biasa tu masuk. Memang isu yang timbul adalah isu berkaitan dengan nikah di sempadan Thailand ni bukan satu benda yang baru. Dia memang lama. Saya personally lah kan, saya pernah tanya lah benda ni. Masa ada satu seminar dulu, saya tanya kenapa kalaulah benda ni macam menyusahkan, macam menyebabkan kemudaratan banyak berlaku. So, kenapa masih lagi dibenarkan untuk pernikahan berlaku di sana? Baik. Ada moderator tu jawab, ada ahli panel tu jawab. Dia kata kita tak boleh nak elakkan perkara yang telah dibenarkan dari sudut undang-undang dan perkara yang berkaitan dengan perkahwinan ni biasalah dia kata adalah satu perkara yang dibenarkan. Kita tak boleh menghalang perkara yang dibenarkan. Itu sajalah. Tapi pada masa tu pun saya pun rasa macam tak puas hati. Biasalah kan, sebab kita hanya dapat peluang untuk tanya satu soalan je. So, tak apalah. Pada saya ada betulnya juga sebab kita tak boleh nak menghalang perkahwinan. Macam
macam katakanlah macam poligami ni tak boleh langsung. Dia tak boleh macam tu sebab benda tu memang ada dalam Islam. Ataupun kita kata tak boleh menikah kat tempat lain. Mesti kahwin dekat Malaysia sahaja. Pun tak boleh juga sebab benda tu memang tak boleh dihalang. Kalau kata kita dekat luar negara, kalau nak kahwin, boleh kahwin dekat konsulat ke, macam contoh lah, sebab kita cerita selalu menikah dekat Siam. Okay. Katakanlah anda ada dekat England contohnya. Dua-dua belajar. Seorang belajar kat Manchester, seorang belajar dekat London. Contoh. So tengok-tengok nak kahwin. Takkan nak balik main ke Malaysia nak kahwin? Betul tak? Nak dua-dua nak kahwin. Pun nak kena balik main ke Malaysia pula. Jenuh. Jadi ada undang-undang yang membenarkan untuk kahwin di sana, kedutaan di sana. So tak ada isu lah. Sama juga situasinya dekat Thailand tu. Walaupun benda tu jadi isu sebab orang banyak pilih buat kat situ sebab biasalah dekat. Tapi situasi kalau macam dekat lain macam mana? So dia tak boleh undang-undang ni spesifik satu negeri macam tu. So ada betulnya, cuma apa yang perlu untuk kita kuat kuasakan adalah kita tak boleh macam contoh sebelum ni kan. Sebelum ni ada yang sijil lahir anak tu dikeluarkan dalam keadaan ibu dengan bapa ni tak ada pun sijil nikah Malaysia. Sijil nikah Siam sahaja. So disahkan juga dikeluarkan sijil lahir anak. Yang jenis macam ni lah yang kita tak mau. Sebab macam seolah-olah kita meraihkan perkahwinan yang belum tentu lagi sah ataupun tidak. Dan kalau nak kata puan, kalau kata berkuasa mesti ambil tindakan, jawapannya untuk nak ambil tindakan kepada orang yang nikah dekat Siam ni, balik mai ke Malaysia untuk paksa dia buat pendaftaran, yang tu tak ada. Macam contoh, pergi nikah kat Siam, balik mai paksa kena buat juga, tak ada. Melainkan dia orang ni yang buat permohonan untuk mengesahkan. Okay. Kalau dia orang buat pengesahan, memang akan dibawa ke bahagian pendakwaan untuk jenayah undang-undang keluarga, iaitu menikah tanpa kebenaran, kemudian mungkin poligami tanpa kebenaran. So akan ada denda. Yang orang nampak sekarang ni, orang macam kurang respect ni sebab nilai hukuman tu. Nilai hukuman kepada orang yang bernikah di sempadan Thailand tanpa mendapat pengesahan ni, okay, orang yang poligami tanpa kebenaran ni, biasanya denda yang orang boleh bayar. Faham tak? Macam contoh, kena denda takat RM1,000. Kena denda, lepas tu kalau ada dua pertuduhan tu, kadang-kadang baru RM2,000. Yang tu yang rasa macam simple, tak ada apa sikit. Less bayar je. Yang tu yang kita tak mau. Jadi cara dia macam mana? Cara dia, saya bersetuju kena ada penguatkuasaan dari sudut undang-undang, dan juga kita kena ada satu bentuk pindaan hukuman tu sebenarnya. Pindaan hukuman supaya lebih berat sikit. Daripada contoh daripada jumlah denda tu 3,000, kita kena upkan sampai 10,000 ke 15,000 ke. Barulah dia macam tengah-tengah sikit kan. Barulah tak ada orang berani. Ataupun bagi hukuman penjara. Senang. Sebab kadang-kadang orang tengok bak duit ni boleh bayar. Cuba bagi penjara tengok. Bagi penjara siapa poligami siapa dapat tangkap poligami tanpa kebenaran, penjara selama setahun. Mampu pakat tak berani. Tapi kita ada satu kebimbangan juga. Bimbangnya, kalau katalah buat macam tu, nanti akan ada ramai orang dia tak mau pergi buat pengesahan. Okay. Kalau kita nak hadkan dekat border, sempadan Siam, masuk saja kena tahan. Nak buat apa? Nak pergi mana? Saja kami nak pergi nak pergi ikut rombongan. Contoh. Ataupun depa masuk asing-asing. Laki masuk dulu, and then perempuan masuk kemudian. Bertemu di sana. Nak kata apa? Siam kot. Dekat Songkla kot.
Okay? Jadi sukarlah. Kadang-kadang anda nak masuk siap. Biasa masuk dah kat Songkla tu. Dia bukan tahan pun macam tu. Dia minta duit kat kita dah. Biasa cok kan. Tengah duk cok tu dia minta duit. Apa? Bubuh. Kena bubuh sekejap. Bubuh RM5 dia tak agak apa. Dia apa? Tengok pun tak mah. RM5 je lah. Kalau kita bubuh RM10 tu, sawadi cup. Bubuh RM10 baru sawadi cup. Bubuh RM5, muka kat tingkap pun tak nampak. Bukan tuan, ni dah ada perintah dah, saya tak pergi lagi buat tengah muka. Mula dari perintah dia tak bagi langsung. Kalau dia tak bagi langsung tu catat. Bulan 1, start bulan yang diperintahkan tu dia tak bayar. Okey, catat. Buat catatan. Tunjuk buku tu nanti, buku catatan tu. Macam buku hutang, buku yang orang duk pergi hutang kat kedai ataupun apa, kalau orang kampung kat Kedah ni kadang-kadang macam dulu lah sikit kan, tak ada dulu sangat. Yang apa, Pakistan duk mai kayuh kat rumah tu. Dia mai kayuh, dia bawa kapet. Mai, kakak, ini ada kapet bagus hari ni. Kalau orang kata tak mau. Okey, ini tak apa. Tapi kalau tengok, mai lagi ni kakak, ini kapet bagus datang baru. Ada rupa macam Pakistan tu. Okey. Apa, ini kapet bagus datang baru, cantik. Alright. Nak tengok sikit, tengoklah, buka tengok tu. Dia bukan takat tengok saja, dia pergi hampak terus kat rumah tu, ambil. Tak apa, tak bayar hari ni, tak apa. Pakai dulu, nanti bayar kemudian, bayar sikit-sikit tak apa. Dia ambil dia buku 35 kan, catat. Alright, catat. Berapa satu minggu bayar apa? 300. 300. Baik. Kakak, minggu depan juga saya datang lagi ya. Kata, balik dulu, nanti kapet baru nanti kita datang tunjuk. Balik. Dia kayuh pergi rumah orang lain macam tu. Tunjuk buku hutang juga. Minggu depan mai, tunjuk kata, kakak, mana rumah ini? Tak ada orang ke? Assalamualaikum. Ada, boleh berlakon juga aku jadi Pakistan macam itulah. Tunjuk buku hutang tu. Buku hutang tu penting tau. Pakistan tu mai sampai jadi kaya dah sekarang ni. Boleh buka kedai kapet Angah Ahmad. Okey. Ni follower yang lama juga ni. Tuan, saya pernah dengar tentang perjanjian harta semasa perkahwinan. Si suami kahwin sorok-sorok. Tak lah. Short betul ni. Tapi demi anak-anak, isteri pertama hadap juga, tapi isteri ni buat perjanjian semua harta atas nama dia. Boleh terangkan macam mana? Okey, baik. Perjanjian. Bila sebut perjanjian ni ada dua. Okay? Perjanjian lisan ataupun perjanjian bertulis. Kalau perjanjian tu perjanjian lisan, baik, kalau perjanjian tu antara suami dengan isteri secara lisan saja, perjanjian tu saya tak rasa benda tu boleh dikuatkuasakan kalau ada pihak yang langgar. Satu. Dan dia sukar untuk dibuktikan. Kalau perjanjian tu dalam bentuk bertulis, buat sama sendiri, ikutlah pun nak buat macam mana pun, ambil atas kajang ke apa, tulis panjang-panjang semua tu, sign masing-masing. Persetujuan ini dipersetujui oleh dua-dua belah pihak. Sign suami, sign isteri. Okey, baik. Kemudian katakanlah langgak. Contoh langgak. Suami langgak. Dia tak bagi apalah harta apa semua tu. And then isteri kata, ni hari tu ada perjanjian. Kalau kata perjanjian macam tu, mungkin boleh dibuktikan, tapi belum tentu boleh diterima. Yang keduanya, perjanjian begitu, kalau langgak tak ada orang boleh kuat-kuasakan. Sebab perjanjian yang dibuat atas conscious sendiri sahaja. Tapi, kalau nak perjanjian yang kuat, perjanjian yang boleh mengikat pihak-pihak, kita sebut sebagai perjanjian itu adalah perintah persetujuan bersama.
Yang tu dia akan lebih elok sebab dia akan bentuk bertulis lebih cantik. Yang keduanya, dia akan melalui proses mahkamah. Dan yang ketiganya, dia akan mengikat pihak-pihak. Tu yang kita nak bila kita sebut sebagai perjanjian. Sebab perjanjian saja, concern antara dua pihak ni, dia isunya adalah isu nak menguatkuasakan benda tu. Tak kiralah apa perjanjian sekalipun. Penguatkuasaan tu. Kalau perjanjian tu dapat daripada perintah persetujuan, maksudnya berjanji semua tu, di hadapan pegawai suluh. Let's say, harta-harta tu kita sebut sebagai harta sepencarian. Suami ni memang betul dia mengaku kata dia kahwin dekat Siam dan sebagainya. Kemudian dia setuju untuk kata rumah ni sebagai harta sepencarian. Alright. So anda kena pastikan pengesahan nikah Siam tu dia kena buat dan kita tak akan perlu bantah. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita bagi tahu kepada mahkamah untuk rekodkan perjanjian harta sepencarian. So benda tu dia akan lebih fair, dia akan lebih firm, dia akan lebih mengikat pihak-pihak untuk untuk mengikut perjanjian tersebut sebab dia dikira sebagai perintah mahkamah. Itu sebenarnya. Saya selalu bagi tahu kalau kata anda buat perjanjian tu sendiri, masing-masing punya concern untuk buat sendiri, saya kata boleh buat, tak ada masalah. Tapi jaminan tu, kita kalau nak buat apa-apa pun, kita mesti nak ada jaminan, betul tak? Contoh dia, kita nak makan makanan. Kita nak kena ada jaminan makanan tu bersih, makanan tu suci, makanan tu halal. Betul kan? Sebab kita nak kena ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan tu, kita pun rasa macam ragu-ragu. Entah boleh kalau jadi macam ni, jadi apa kat aku kalau aku makan. Contoh, ataupun kita nak pergi kedai makan ni, kita tak nampak pun sijil halal. Betul dok ni, okey ke dok ni kan? Kita pun rasa macam takut ni. Sebab apa? Sebab kita tak nampak jaminan bahawa benda tu suci dan halal. Betul tak? Kita pergi kedai kek ni, kita tengok mana sijil, kita keluar. Sebab apa? Saya tak nampak pun sijil halal sebab kita tak yakin. Kita tak yakin benda tu boleh menjadikan benda yang baik pada diri kita. Right? Dan kita tak yakin kalau kata benda tu kalau katalah benda tu kita makan tu tak suci, so apa yang akan berlaku kepada diri kita pun kita pun tak boleh nak buat apa-apa. Betul tak? So macam tu juga perjanjian. Perjanjian dalam bentuk bertulis, perjanjian dalam bentuk lisan ke apa sekalipun, make sure perjanjian yang kita nak buat ni boleh dikuatkuasakan dan boleh dikenakan tindakan bagi orang yang nak melanggar dan sebagainya. Itu yang kita mau. Denda 10,000, penjara yang sebat je tuan. Sebat kan. Dia bukan apa tau. Kadang-kadang kan dia dalam undang-undang syariah ni, kalau ikutkan dia maksimum dia 3, 5, 6 tau dia punya prinsip dia. Iaitu RM3,000, RM3,000 kan? 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Dia punya maksimum lah. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Dia ada sebut sebatan tu. Tapi kan, once saja diperintahkan untuk disebat, sagi macam-macam isu timbul. Contohnya kan, pernah dengar tak kes Kartika Dewi? Kartika Dewi ke? Ya kot. Dekat Pahang. Kes dia adalah kes minum minuman memabukkan. Dia mengaku salah. Dia mengaku salah dan kemudiannya Mahkamah Syariah perintahkan untuk dia disebat. Sebat sebanyak berapa kali tau. Tapi bila saja hukum tersebut jatuh saja, sebat tu macam-macam timbul. Yang ni tak kena, yang ni tak kena, yang ni kata apa, menganiayai, yang ni kata apa, melanggar prinsip dan sebagainya, melanggar asasi wanita lah apa. So macam-macam isu. That's why sampai sekarang susah kita nak dengar sebatan tu. Kalau adalah. Tapi jarang kan kita nak dapat dengar Mahkamah Syariah ni sabitkan hukuman sebatan tu. Alright? Sebab sebatan syariah dia tak boleh sama macam sebatan sivil. Sebatan sivil kalau anda pernah tengok dia punya rotan, baru
tahun lepas saya masa ceramah dekat Puspanita Penang. So bersama sekali dengan Jabatan Penjara Pulau Pinang. So Jabatan Penjara tu dia buat main tunjuk lah, dia punya rotan-rotan, gambar kena tibai. Saya tak boleh tengok gambar orang kena tibai, pungkok tak ada isi tu. Saya wish. Lagi saya tak boleh tidur lah. Tapi saya tengok rotan itu, macam ni. Tu gambar orang posing tu. Macam nak swing apa? Macam nak swing tenis tu. Kata wish, itu kalau kena tu, jangan kata 2 kali sebatan. Dia nak hayun tu pun dah kita rasa macam sakit dah tu. Faham tak? Jadi kalau sebatan syariah ni dia ada guideline yang telah ditetapkan dalam dalil lah. Maksudnya dalam hadis. So mesti cara dia tu tak boleh angkat tinggi-tinggi, rotan tu tebal mana, dan kemudian dia tidak boleh memukul di bahagian yang menyakitkan. So kalau katalah pasal poligami tanpa kebenaran tu pun ada kesebatan, bagus juga kan. Sebab dengar sebat saja mesti orang takut lah kan. Tak kira lah orang tak sebut sebatan tu sebatan sivil ke, sebatan syariah ke. Dengar sebat tu pun rasa macam seriau dah. So nak buat penjara tu pun dah madai dah. Senang. Tambah-tambah kaki tangan kerajaan. Dia buat perangai macam tu, bagi penjara senang. Macam untuk kes poligami tanpa kebenaran ni, dekat dalam Malaysia, setakatlah hanya ada satu saja yang saya tahu, Hakim Mahkamah Syariah perintahkan penjara untuk orang yang poligami tanpa kebenaran. Anda semua mesti kenalnya lah. Kenal tak? Ni saya tak buat fitnah apa-apa, saya cuma quotekan daripada jurnal hukum sahaja. Right? Iaitu Datuk Bung Mokhtar. Datuk Bung Mokhtar yang bernikah dengan pelakon tu, ZZZ, kakak kepada Shahzi Sam tu. Jadi benda tu direkodkan dalam jurnal hukum, bahawa dia Datuk Bung Mokhtar diperintahkan untuk penjara. Mahkamah Tinggi Syariah memberikan penjara untuk dia disebabkan alasannya Datuk Bung Mokhtar adalah ahli parlimen. Ahli parlimen Kinabatangan. Jadi ahli parlimen ni tugasnya adalah sebagai badan perundangan, badan yang membuat undang-undang. Jadi adalah tidak wajar kalau orang yang buat undang-undang dia langgar undang-undang. Faham tak? So untuk tunjukkan respect tersebut, maka Mahkamah Hukum perintahkan untuk dipenjarakan. Tapi dia buat rayuan lah, naik ke Mahkamah Rayuan. So Mahkamah Rayuan ketepikan hukuman penjara tersebut. Tapi respect lah. Sekarang hakim tersebut ada di Pulau Pinang. Kasar takut kan? Assalamualaikum si baju hijau. Sekali lagi baju hijau, baju Belantara Spa. Ni saya kena promote Belantara Spa ni. Live ini disponsor secara percuma oleh Belantara Spa Sungai Petani. Di satu saya pakai baju spa ni, saya nampak macam sadar sikit. Ada hasil lah sikit kan, ada hasil lah, badan ketak-ketak. Asmaiza, Assalamualaikum, selamat malam Tuan Pamilam di sahabat semua. Salam. Sikit lagi, habis dah. Okay, Tuan, saya nak tanya, boleh lulus ke kalau pihak ayah lawan untuk hak jagaan? Sebab dia nak hak jagaan juga, sedangkan kalau dapat pun bukan dia yang jaga pun. Okay, baik. Hak jagaan ni, Mahkamah Syariah, dia dah tetapkan dalam kepala otak setiap hakim. Maksudnya minded. Kita dah set dah, berpegang kepada hadis ni dulu. Itu hadis tentang seorang wanita datang mengadu. Ya Rasulullah, dia mengadu kata, anak ini adalah anak yang perutku inilah yang mengandung tetekku ini yang bagi susu, ribaku ini yang menjadi pangkuannya. Tapi tiba-tiba si bapa ni datang ambil. Jadi siapa yang layak terhadap anak tersebut? Nabi cakap, kamu.
kamu lebih layak untuk menjaga anak tersebut. Tu baru satu hadis. Atau ada hadis lain, hadis yang menceritakan tentang seorang tanya, siapa yang layak ke atas seorang anak? Nabi kata, ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, baru pergi kepada orang lain, bapa dan sebagainya. Okay? So 3 kali. Ada lagi hadis. Macam-macam dalil yang cerita tentang ibu tu dulu. So senang cerita, dalam syarak dan termasuk undang-undang, hak jagaan anak dia akan utamakan kepada ibu dulu. Alright, ibu dulu. Dari sudut undang-undang cuma dia ada perincian. Kalau anak tu daripada umur 0 bulan sehinggalah anak tu tersebut berumur 7 tahun bagi lelaki, 9 tahun bagi perempuan. Dia punya limit dia sampai tu. Jadi kalau kata anak lelaki contoh dia dah sampai 7 tahun, so anak lelaki ni dia boleh buat pilihan. Okay? Still, bab jagaan anak ni dia kena kuat dekat ibu dulu. Tapi bila masuk 7 tahun, kalau katalah ibu dengan bapa ni, dia tak ada isu. Maksudnya masing-masing kalau bagi ni, anak ni akan okey je. Okay? Si ibu kerja, bapa pun kerja, ibu pun ada masa, bapa pun ada masa. So tak ada isu lah. Bapa pun elok, anak mak pun elok. Okay? Saya cakap cara saya lah senang sikit. Jadi time tu anak ni boleh buat pilihan. Anak umur 7 tahun ni dia boleh buat pilihan. Nak duduk dengan mak kan nak duduk dengan ayah. Sebab dia dah capai umur. Sama macam anak perempuan. Anak perempuan dia boleh buat pilihan kalau dia dah masuk 9 tahun. Kalau dua-dua seimbang. Mak okey, ayah pun okey, so dia boleh buat pilihan. Tapi kalau dia kurang daripada tu, yang tu tanggungjawab sepatutnya diberikan kepada ibu dahulu. Okay, ibu dulu. Cuma yang saya selalu bagi tahu, kalau ada salah satu daripada 5 alasan yang menggagalkan ibu dapat hak jagaan anak, yang tu akan dibicarakan. Dia bukan automatik, cuma dia perlu dibicarakan tentang masalah tersebut dan juga kebajikan anak tu. Macam contoh, kalau ibu ni murtad, kalau ibu ni berkelakuan keji secara terbuka, kalau ibu ni berkahwin lain, kalau ibu mendera anak, yang kelima kalau ibu memisahkan bapa dengan anak dengan satu jarak yang sangat jauh dengan tujuan untuk memisahkan. Okay. So jangan bimbang kalau kata pihak bapa nak tuntut hak jagaan anak. Dia memang siapa-siapa pun boleh tuntut. Kalau orang tu memang layak, dia boleh tuntut, cuma belum tentu boleh dapat. Okay. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan, Ayan. Macam anak saya selalu cakap, Avengers Assemble. Kan? Spider-Man. Okay. Izzara insyirah. Harta isteri dikira sebagai harta pencarian juga ke tuan? Alright. Dia punya formula dia. Harta pencarian, dia mesti harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Kalau suami beli dalam tempoh perkahwinan, dia boleh dianggap sebagai harta pencarian. Kalau isteri beli dalam tempoh perkahwinan, pun boleh dianggap sebagai harta pencarian. So, formula yang pertama, harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Okay. Yang keduanya, kalau suami beli 100% nama suami, isteri tak ada pun nama dalam contoh rumah, tak ada pun nama dalam geran rumah tu, isteri tetap akan dapat harta tu, harta pencarian dan bahagian dia. Kalau dia buktikan sumbangan tak langsung. Contohnya, isteri ni suri rumah, tak ada pendapatan apa pun untuk nak bantu untuk nak bagi supaya pembelian rumah. Tapi dialah yang masak, dia yang uruskan anak, dia yang basuh baju, dia setrika baju dan sebagainya. Tu sumbangan tak langsung tu, so dia layak untuk terima rumah yang dibeli oleh suami. Okay. Baik. Kalau isteri yang beli, isteri beli 100% nama isteri rumah tu. Okay. Suami nak tuntut rumah tu sebagai harta pencarian, boleh tuntut, tapi belum tentu boleh dapat. Kalau suami ni tak berjaya buktikan yang dia ada buat kelak duit.
Maksudnya dia bagi duit untuk bayar sikit-sikit ke setiap bulan, ataupun dia buat keluar duit sikit untuk renovate ke dan sebagainya. So kalau dia tak boleh buktikan kata dia ada buat keluar duit, tapi dia nak cerita kata saya tukang masak kat rumah, saya yang basuh baju dan sebagainya, dia tak boleh kira. Okay? So yang tu 100% milik isteri. Okay? Dia 100% milik isteri. Boleh faham kan? Formula yang mudah je. Dia mesti harta tu dibeli dalam tempoh perkahwinan. Suami beli pun boleh dikira sebagai harta pencarian, isteri beli pun boleh dikira sebagai harta pencarian. Cuma nak mendapat benda tu dengan kadar harta pencarian, dia tengok kepada sumbangan. Suami dia kena cerita sumbangan langsung sahaja. Maksudnya wang ringgit apa yang dikeluarkan untuk beli tanah, untuk beli rumah, untuk beli kereta, untuk beli motor dan sebagainya. Tapi kalau isteri, dia boleh cerita sumbangan langsung dan dia boleh cerita sumbangan tak langsung. Okey. Oh, Puan anak-anak kata macam kes Zoro lah. Nak laksanakan hukuman gantung, ada yang mai selamatkan. Okay. Alright. Saya ambil soalan last penat lah. Sikit lagi Satu lagi soalan. Tuan, ada sebut mengenai kaki tangan kerajaan. Adakah kaki tangan kerajaan ini akan dikenakan hukuman lebih lagi daripada kerja biasa? Jawapannya bergantung kepada pengalaman saya. Ya. Biasanya dia akan kena hukuman denda tu lebih sikit. Dan biasanya kalau macam contoh lah kan, macam orang yang kaki tangan kerajaan ni, dia sebolehnya dia nak lawan. Macam dia tak berani lah kalau dia kata dia ditangkap. Let's say lah dia kena tangkap khaluat contoh dia. Okay. Biasanya kalau dengar tu cerita tu kaki tangan kerajaan, mahkamah ni dah bersedia untuk bagi penjara sebenarnya. Sebab sepatutnya kaki tangan kerajaan ni, dia kena tahu tugasnya adalah untuk khidmat kepada orang awam dan dia tak boleh sewenang-wenangnya untuk menunjukkan perkara yang tak baik. Alright. Jadi orang yang yang kaki tangan kerajaan ni, ada kemungkinan besar dia mungkin akan ada tindakan yang lebih berat kepada diri dia. Sebab dia perlu tunjuk contoh pada orang awam. Sebab dia government servant. So, tapi ada juga keadaan yang mahkamah yang hakim bagi sama rata je lah. Kalau contoh poligami tanpa kebenaran, kena bayar denda juga. So macam tu jugalah. Ada dia bergantung kepada pangkat juga. Kalau lagi tinggi pangkat ni, lagi sedap lah nak bagi tu. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada hakim jugalah. Bergantung pada hakim jugalah alright. So dah ada apa dah? Tak adalah, kadang-kadang hukuman ni dia kena berlaku adil juga. Cuma adil ni bukan maksudnya sama rata. Adil ni maksudnya ada orang yang perlu kena lebih, ada orang yang perlu kena ringan, ada bergantung kepada bergantung dia punya taraf juga. Sebab lagi tinggi taraf dia di sisi masyarakat, lagi tertumpu kes tu pada dia. Kalau mahkamah bagi lebih kurang, jadi orang akan anggap biasa sahaja. Betul tak? That's why mahkamah bagi hukuman berat kepada Datuk Bung Mokhtar tersebut. Sebab kalau mahkamah bagi dia sama saja macam orang lain, jadi orang lain kata tak ada apa, sama macam tu juga, kena denda macam tu. Betul tak? That's why ada orang kita perlu bagi lebih. Macam contoh saya pernah tengok ada satu pegawai polis pegawai atasan, dia poligami tanpa kebenaran. Time tu dia sungguh cuak sungguh. Dia takut sungguh lah. And then dia rayu semua tu. Dari mahkamah ketepikan hukuman penjara. Baru tahu kan. Okay. So itu saja daripada saya kot malam ni. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Dan saya minta anda semua untuk mendoakan saya kembali sihat sikit. Kalau anda rasa saya kurang bertenaga sikit kan. Tapi saya cuba nak bantu bagi anda semua faham. Alright, bolehlah kan dapat malam ni sikit sebanyak. Tapi yang paling penting soalan-soalan daripada anda semua tu
membantu kawan-kawan yang lain yang mungkin nak belajar, yang nak tahu tentang persoalan-persoalan mereka. Right, terima kasih pada anda yang bertanya. So lepas ni kalau kata ada anda baca apa-apa, okay, anda baca dekat portal ni ke, anda baca dekat page mana-mana ke, perkongsian Facebook ke, ada soalan-soalan yang rasa macam nak timbul itu, anda tulis siap-siap. Nanti anda boleh tanya dalam ni. Anggap saja kalau soalan-soalan ni mungkin tak kena diri anda pun, at least tujuan anda mungkin untuk kita sama-sama belajar supaya orang lain juga boleh belajar, termasuk diri saya juga. Sebab kadang-kadang soalan anda tu boleh memberikan saya juga ilmu yang baru, sebab pengalaman kita semua berbeza. Tapi apa yang saya tahu, saya akan kongsikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui sendiri. Okay? Alright. Terima kasih pada anda semua. Saya mohon ampun dan maaf. Saya nak berehat dah ke 11.10. Hari ni ada cerita apa? Tak ada apa guna. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. 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 Assalamualaikum.